ini adalah jawapan yang baik. Sepatutnya jawab masa CNN tanya itu. Sebab itu saya tanya semula. Merujuk kepada temu bual dengan Kesian Amanpur CNN, saya syorkan Yang Mohd Tanjung lihat keseluruhan temu bual itu dan tidak cut and paste yang dibuat. Ya. Dan kita telah pun tunjukkan yang dikeluarkan oleh CNN International dan CNN Amerika yang memberikan liputan sepenuhnya jawapan, tetapi ada unsur-unsur yang khianat yang sengaja memotong dan menunjukkan bahawa tidak ada jawapan yang lengkap. Kemudian ada juga dialog dengan Council for Foreign Relations yang juga memberikan penjelasan yang sama. Tapi saya harap kalau terutama Yang Berhormat, janganlah baca dari cut and paste, baca yang sepenuhnya. Kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana keputusan, mana-mana negara, termasuk Amerika Syarikat, yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar dan keputusan kita. Dan sepanjang semalam saya menghubungi beberapa negara sahabat dan negara Islam yang memberikan pendirian yang sama bahawa kita tidak mengiktiraf. Ya. Sebab itu soal pertama, hubungan dengan Hamas kita teruskan dulu dan sekarang, dan kita tidak menganggap menghukum Hamas sebagai badan pengganas, dan kita beri perbandingan dan rasional yang jelas seperti mana juga Mandela dan ANC yang dijajah melalui program apartheid, dan di sini Palestin yang dijajah dengan dasar apartheid, dengan ethnic cleansing, dan sekarang dengan genocide. Jadi oleh demikian, apa yang berlaku adalah hak legitimate yang sah perjuangan rakyat Palestin, dan itu menjadi dasar kita. Malah Coldplay ini di antara kumpulan yang menyokong Palestin. Terima kasih. Takkan tanya pun salah. Memandangkan Mufti Wilayah Saibul Samah Datuk Dr. Luqman Abdullah telah pun mengeluarkan pandangan beliau tentang konsert Coldplay. Apakah pendirian kerajaan dalam hal ini, dan juga bukan saja Coldplay tapi juga semualah persembahan konsert-konsert yang lain juga, apakah ada satu dasar ataupun pendirian untuk memastikan kita memahami keadaan semasa yang sedang berlaku pada hari ini melibatkan Gaza? Terima kasih Tan Sri ini betul. Baik, terima kasih. Takkan tanya pun salah. Allahu Akbar. Keduanya soal konsert Coldplay. Coldplay ini di antara kumpulan yang menyokong Palestin. Jadi ada masalah sikit, saya nak beritahu sini. Dalam kerajaan yang lalu telah luluskan juga. Jadi saya akan bincang dengan Mufti apakah keadaan ini, kerana ada pelobi-pelobi dari gerakan Palestin yang menyokong dan memberikan pandangan kepada Menteri Luar dan juga kepada pejabat saya, menyatakan mengapa dihalang kumpulan yang menyokong perjuangan Palestin daripada meneruskan pertunjukan. Tapi kalau perkara ini dibangkitkan kerana ada beberapa isu lain yang tidak kita setuju, itu akan saya bincang semula. Saya bukan rakyat Sabah, tapi saya pun memang terasa perkara ini sangat berat. Tak buat homework seperti ini. Ya. Saya bukan pakar undang-undang macam Tan Sri, betul. Tetapi saya terpaksa teliti, baca, minta pandangan peguam-peguam kerana ini soal kedaulatan. Jadi saya harap semua, bermula daripada ahli-ahli Yang Berhormat dari Sabah, tak kira daripada parti mana, kalau tak bangun menyokong ini, saya minta rakyat Sabah hukum mereka. Mengikut Shakespeare, dia kata, a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. Jadi kita kena sabar kerana tidak semua kejahatan-kejahatan itu bertanggungjawab. Ya. Saya bagi contoh umpamanya Ketua Pembangkang Larut yang bekerja selama hampir 25 tahun mencerca, memfitnah
konspirasi, menyerang pribadi, menimbulkan fitnah dan diteruskan dengan cara yang lebih licik. Saya tidak akan ulas perkara itu yang Tuan Yang Dipertua, kerana tentunya dia belum dapat tarbiyah daripada Marang yang pernah menulis, dan saya ucapkan jazakallah khairan pada Marang, menulis tentang Qazaf. Ya, saya syorkan buku itu juga dibaca oleh Ketua Pembangkang. Dan bila baca Al-Quran, terutama bagi kita yang tidak terdidik di sekolah agama atau sekolah Arab, bacalah dengan betul. Wallahu khairul makirin. Jadi biar betul sikit. Sebagaimana ungkapan dalam Tirukura, ia terlem, i telem, ka telem, kata, vagu telem, walatu arasu. Dengan izin. Betul. Ini peringatan kepada pemerintah, kalau kita ada kuasa, mesti gunakan, majukan khazanah dalam negara, himpunkan kekayaan itu untuk melindungi supaya tidak diceroboh dan memberi manfaat kepada rakyat. Demikian nasihat Tirukura. Kita dituduh oleh Marang dan banyak lain, sebab tu saya ingat mereka keluar sebab dia tak berani dengar penjelasan ini. 3 hari ini kalau soal menentang Perdana Menteri atau kerajaan, saya tak mau gunakan. Saya beritahu betul ada undang-undang, tapi sebelum kita pindah, saya tidak mau ini digunakan. Tetapi bila menyentuh kedudukan raja-raja, itu keputusan raja-raja supaya tindakan diambil kerana kita harus berlaku adil kepada raja-raja. Dia tak boleh jawab di parlimen, dia tak boleh jawab dalam media, dalam perbahasan biasa. Oleh demikian, institusi raja dalam perlembagaan itu jelas. Dan institusi Yang di-Pertuan Agong, the most important function of the Yang di-Pertuan Agong is to act as a symbol of unity for a diverse population. In addition to the prerogative powers defined in the Constitution, he is the head of Islam in the Federal Territories. Kedudukan dia istimewa. Jadi kalau kita nak tegur, bawa memo, bincang. Kalau nak buat begitu. Dalam kes umpamanya Selangor, itu laporan daripada Dewan Diraja Selangor. Bukan laporan daripada saya ataupun Peguam Negara ambil tindakan berdasarkan laporan kita. Dia Dewan Diraja dan Tuanku Sultan Selangor menitahkan sedemikian. Tapi kalau kita dengar lagi pandangan daripada pembangkang, Tuan Ahli Parlimen Perikatan Nasional, dia seolah mengedepikan ini. Dia anggap ini tidak adil, zalim. Tanyalah Dewan Diraja Selangor dan Kesultanan Selangor, Sultan Selangor. Begitu juga tentang Marang. Marang pertikaikan kedudukan lembaga pengampunan yang diketuai oleh raja sebagai institusi. Jadi raja-raja bantah, tidak bersetuju, kerana bila kita petikai itu, kita petikai kedudukan raja-raja. Betul dalam soal DNAA pun dia tersilap, ya. Tapi kalau oleh kerana orang dia silap, tak ada masalah lah, tak payah tarik balik. Tetapi dalam hal ini, soal lain pada soal DNA yang telah dijelaskan oleh Menteri Agama, ialah soal mempertikai kedudukan raja sebagai pengurusi lembaga pengampunan. Jadi saya tidak ada ruang, kuasa saya terbatas. Ada perbincangan dengan raja-raja, ya, dan dia dan Buah Duli Yang Maha Mulia raja-raja ada basis, sebab dia kata jangan heret dia dalam gelanggang politik, tidak adil. Oleh demikian kita jelaskan kepada polis, berambil tindakan. Tapi kalau menyentuh kritik kerajaan atau kritik Perdana Menteri, saya tidak mau akta hasutan digunakan. Tapi kalau menyentuh raja-raja, itu terserah kepada raja-raja yang telah juga memaklumkan kepada Peguam Negara, memaklum kepada polis, memaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa mereka tidak mau diheret dalam perbincangan politik, dan kenyataan terbuka telah pun dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja dan juga Sultan Selangor selaku pengurusi MKI. Jadi tolonglah ingat, tindakan akan diambil berdasarkan titah dan keputusan dan undang-undang yang ada dalam Akta Hasutan.